betul ya. Kita masuk dulu ke situ. Sampai duduk sini tunggu sampai habis balik. Kenapa slow update-nya email nih? Sudah ada yang latest tadi. Hah? Pagi tadi. Sudah, sekarang belum update loh. Update dalam. Ya, enggak. Luar. Iya. Nah, dalam lah. Sebab patch baru. Terus dalam kan patch baru. Klarifikasi kita. Sakit gila. Kita nak tembak contoh kau pakai apa assassin, kau nak lock dia kau akan terlock dia punya singan. Yang sakit tu. Dia dah kuat. Ada dua. Sakit tu pakai tu ML dapat 500. Yang kari cukup kan. Dapat 500. Tengok saya. Ini ada link baru pula. Mana ni? Kalau keluar ya malam ni macam aku buka Shopee pun lag. Shopee pun lag. Semua stage pun lag. Oh silap, aku yang patut main. Tak apa lagi main. Aku yang patut main. Tunggu. Terus. Bukan siap. Dia bukan link final ni. Ini dah ada. Buat tu. Masih orang tak tekan. Benda tu.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada final. Final apa ya? Tak ada teman. Yang saya mahu menyediakan diri sebentar sebelum kita mula kita punya permainan. Your team is banning. Bapak jahat. Okey tuan-tuan dan puan-puan, Your team nampaknya kita is telah banning. masuk ke dalam draft pick dan juga sesi ban mengeban telah pun dimulakan oleh kedua-dua belah tim. Manakala kita dapat saksikan di bahagian atas kiri, Cecilian telah pun di-ban keluar oleh pasukan Pisham Bosku, maafkan saya, dan juga Cloud telah pun di-ban keluar oleh pasukan AKN Now. Dan Your ban yang team is seterusnya banning. dilakukan oleh pasukan Pisham Bosku adalah Kufra. Namun begitu kita masih lagi menanti apakah yang bakal di-ban keluar oleh pasukan AKN Now. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita lihat di sini bahawa kedua pasukan telah mengkaji strategi pasukan lawan masing-masing. Seperti mana yang kita lihat sebentar tadi, bagi pasukan Pisham Bosku, Claudes masa separuh lagi sebentar tadi memang tiada ubat, langsung tidak memberikan belas ihsan kepada pasukan lawan. Maka dia di-ban untuk kali ini. Manakala bagi pasukan AK Now sebentar tadi, mereka menggunakan Kufra dan juga Cecilian, dan kita dapat lihat combo yang sangat sakit telah terhasil. Maka Pisham Bosku telah memban kedua-dua hero ini bagi mengelakkan hard game ataupun mereka tercedok pada game kali ini. Okey, jika kita dapat saksikan sebentar tadi bahawa Selena tidak langsung diberi peluang kepada pasukan AKN Now kerana telah pun mengkaji meta yang telah pun digunakan oleh pasukan AKN Now. Manakala kita dapat saksikan di bahagian sebelah pasukan Pisham Bosku pun, mereka telah menunjukkan shadow pick Nana dan juga Franco. Adakah mereka pasti dengan pick yang akan dilakukan ini? Sama-sama kita saksikan. Namun begitu, Atlas dan juga Uranus, dua orang tank yang amat keras, telah pun dikunci oleh pasukan Pisham Bosku. Apakah respons yang akan diberikan kepada pasukan Pisham Bosku daripada pasukan AKN Now untuk menjawab segala lemparan dan juga soalan mengenai draft yang dipamerkan oleh Pisham Bosku? Masih lagi ada masa untuk memikirkan mengenai hal tersebut. Dan ya, saya amat menyukai hero ini. Seorang marksman yang amat sakit di fasa early game dan juga tidak dilupakan di fasa late game. Dan hero ini telah pun dikunci oleh pasukan AKN Now. Nampaknya mereka memberikan respon yang amat baik kerana carry mampu menyeleburkan nyawa-nyawa tank dengan sekelip mata sahaja. Okay, tuan-tuan dan perempuan, dapat kita lihat di sini bahawa nampaknya pasukan AK Now tidak memberikan langsung pilihan marksman kepada pasukan Pisham Bosku kerana setelah mereka mengunci Kari, diorang juga telah memban Granger. Jadi pilihan yang ada saya rasa mungkin hanya Bruno. Apakah mereka akan menggunakan meta ini ataupun tidak? Saya dapat jangkakan di sini pasukan AK Now sedang berusaha sedaya upaya untuk memastikan tiada damage dealer daripada pasukan Pisham Bosku. Sama ada, saya rasa pilihan yang ada hanyalah mereka menggunakan meta yang mana tidak menggunakan MM tapi menggunakan Mesh sebagai damage dealer utama mereka. Sama-sama kita nantikan pick yang seterusnya. Valeria, tuan-tuan dan puan-puan, hero yang sangat OP pada waktu ini, Valir. Dan dapat kita lihat daripada draft yang digunakan oleh AK Now, semuanya adalah damage dealer. Kari, Valir, Selena dan juga Xbox mempunyai damage yang sangat besar. Oh, dan kita dapat lihat di sini untuk pasukan
pasukan Pisang Bosku memberikan respon yang agak menarik Kimi. menggunakan Badang dan Your Kimi team is picking. untuk Okey. counter kepada hero-hero ini. Okey, kita dapat saksikan bahawa pasukan AKN now masih lagi tidak mempunyai tank. Apakah tank yang bakal menjadi pilihan mereka? Adakah mereka akan memilih Johnson sebagai tank pilihan mereka? Ataupun Gatot Kaca? Saya tidak pasti. Namun itu dia. Saya fikir hero kegemaran mereka iaitu Johnson kerana ia mampu untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan mudah dengan kereta sewa yang tidak berbayar. Okey, namun saya agak tertarik dengan spell yang digunakan oleh Johnson memakai flicker. Saya tidak pasti mengapa. Selalunya saya menjumpai user Johnson yang memakai Vengeance dan juga Flame Shot. Tidak kurangnya juga spell sprint. Namun begitu, kita akan menyaksikan bagaimana penggunaan flicker bagi Johnson. Dan kita telah masuk ke dalam loading screen, masih lagi menunggu untuk masuk ke dalam in-game situation. Dan itu dia, kita ada Atlas, Fasa, Kimi, Badang dan juga Uranus. Manakala di pasukan AKN now ada Vale, Selena, Xbox, Johnson dan juga Kerry. Kedua-dua tim telah pun mempamerkan aksi yang cemerlang sehingga melayakkan diri mereka ke Grand Final. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua belah tim. Namun begitu, kita akan saksikan siapa yang bakal mengungguli match yang pertama. Harus juga diingatkan bahawa match Grand Final ini adalah berdasarkan best of 5, yang mana formatnya adalah pasukan mana yang berjaya mendapatkan 3 poin terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. Nama betul. Welcome to Mobile Legends! Okey guys, tanpa membuang masa lagi, 5 kita akan seconds masuk till ke the enemy dalam reaches the game battlefield. yang pertama, Smash them. babak Grand Final di antara pasukan AKN now dan juga pasukan Pisang Bosku. Di sebelah pasukan biru kita ada Oprajuki, Mantora, Oso 2000, Harish dan juga Sare. Manakala di pasukan merah kita ada pasukan merah, kita ada Opera Juki. Maafkan saya. Elvis Lee, Oniga, Novanik, Hitman dan juga Dani. Kita tengok macam biasa. Oh, nampaknya rusuhan kepada Pokemon sudah dimulakan. Nampaknya kedua-dua pasukan bermain dengan sangat agresif. Kerana pada saat yang ke-30 telah berlaku war yang kecil untuk perebutan Pokemon. Namun begitu, kita dapat saksikan bahawa pasukan Pisang Bosku telah pun memulakan buff sebentar tadi dan juga Farsa sedang berusaha untuk menggeliarkan minion wave secepat yang mungkin. Jika dapat lihat di sini, Kari telah mendapatkan buff merah yang akan menambahkan damage yang sakit teramat sangat. Sekarang mereka sedang mencuba memberikan buff biru kepada Kari untuk memastikan dia fight di early game dan meratakan semua hero-hero tim lawan. Lemparan anak-anak lintah dibaling daripada Selena tapi tidak mengenai sesiapa. Tengok di bahagian mid, mereka menggunakan susunan 1-3-1 bagi kedua-dua pasukan. Dan apa yang menarik perhatian tuan-tuan dan perempuan, kita tengok rotation roaming lane ke lane yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan sangat menarik dan tidak membosankan sama sekali. Sepertinya akan berlaku geng di atas. Adakah akan dapat Farsa di situ cuba menangkap Xbox. Oh, namun Xbox berjaya mendirikan diri. Itu dah masuk Johnson menyelamatkan Xbox. Balingan Selena terkena. Apakah akan terjadi war di sini? Adakah mereka akan... Oh, nampaknya saya rasa tidak akan terjadi war. Selena sekali lagi membalingkan lintas, terkena. Baling flame shot. Hampir-hampir mendapatkan badang. Tapi mereka kata patah dulu. Jangan war lagi. Nanti kita mati. Jadi keadaan kembali menjadi seperti biasa. Seperti tidak apa-apa yang berlaku. Satu disengage yang baik dilakukan oleh pasukan merah yang bernama AKN now untuk menidakkan satu kill ataupun first blood sebentar sahaja tadi. Sekarang tengok di bahagian mid 3 berlawan 3, tapi pasukan Pisang Bosku telah membuat rotation yang kali kedua. Bergerak mencuba mendapatkan Valir. Apakah kali ini Valir akan disiduk ataupun tidak? Itu dah masuk. Ya, nampaknya
Saya rasa akan terciduk dia dan first blood milik pasukan AKA Bosku. Maafkan saya. Pisang Bosku tuan-tuan. Itu Dan dia. Johnson sepertinya tidak mempunyai lesen kerana telah pun melanggar tembok dan juga tidak membayar apa-apa pampasan kepada pasukan enemy. Ya, satu perbuatan yang sia-sia. Sambil itu kita lihat Selena berjaya mendapatkan Kimi tuan-tuan tanpa kita sedar, dan ini kita tengok apakah akan berlaku pembunuhan di sini. Johnson sedikit saja lagi nyawa yang tinggal. Kari pelan demi pelan. Saya rasa Kari yang akan mati terlebih dahulu. Farsa mendapatkan Kari untuk kill yang kedua dan juga Johnson untuk kill yang ketiga. Oh, nampaknya tidak. Johnson berjaya melarikan diri. Oh, tidak. Oh, tidak. Tindakan yang bijak dilakukan oleh Uranus untuk tidak dive tower sebentar tadi. Ya, tanpa kita sedar tuan-tuan. Badang juga telah dibunuh oleh Xbox tuan-tuan. Nampaknya kami sendiri tidak dapat rotate map kerana permainan yang sangat cantik dan sangat pantas. Cuba melanggar di situ, adakah akan melanggar? Oh, tidak. Nampaknya mungkin Johnson ini membeli lesen, bukannya membuat lesen, kerana sudah 2 kali dia melanggar dinding tuan-tuan. Apa yang terjadi? Kita tengok di sini perbezaan emas sebanyak ataupun duit sebanyak 1,000, yang mana kill didominasi oleh pasukan AK Now sebentar tadi. Kita tengok di bahagian tu yang segini. Atas tu macam nak walk. Okey, sebentar saja tadi kita dapat saksikan bahawa core hero pasukan AKNOW iaitu Carry telah pun berjaya dibunuh. Tetapi saya merasakan bahawa itu adalah satu tindakan yang tidak wajar kerana masuk dalam fasa early game dan juga tidak menjaga position dengan baik. Manakala di bahagian top lane pula satu pergaduhan sedang berlaku dan juga damage yang dikeluarkan hanyalah geli-geli sahaja. Namun begitu Hampir-hampir ya tuan-tuan, hampir-hampir. Hampir-hampir, tidak kira bulan puasa sudah dekat, tapi tidak mengapa tuan-tuan, saya akan mencuba untuk menjaga tingkah laku saya dengan baik. Namun begitu, tanpa kita sedari ada satu war yang berlaku di bahagian top lane. Carry cuba didapatkan oleh Fasa. Adakah Fasa akan berjaya? Namun tidak tuan-tuan, Fasa tidak berjaya untuk membunuh Carry nampaknya. Dan kita dapat perhatikan di bahagian mid lane satu push dicuba untuk dilakukan, dan satu push itu berjaya didapatkan oleh pasukan Pisang Bosku dengan baik. Dan sekali lagi kita dapat lihat untuk kali ketiga Johnson melanggar. Saya pun tidak pasti melanggar apa, tapi tuan-tuan dapat menilai sendiri. Dan di bahagian bawah sepertinya akan ada satu lagi pergaduhan. Namun begitu, satu disengage yang berlaku kerana itu hanyalah umpan untuk memberikan turtle yang percuma kepada pasukan AK. Guna IQ 1000, bukan IQ yang biasa-biasa. Di mana kita lihat kedua pasukan tidak melakukan kali ini berjaya melanggar. Selena membalingkan anak-anaknya. Apakah akan Selena mendapatkan kill kali ini? Saya rasa Selena akan mendapatkan kill. Cantik balingan daripada Mantora, mendapatkan 2 kill. Itu dia Selena, dan Xbox sudah terciduk kerana tersalah masuk sebentar tadi. Dengan percuma pasukan Pisang Bosku mendapatkan 3 kill sebentar tadi, yang sepatutnya mereka yang mendapatkan kill. Kita lihat tuan-tuan di sini, kesalahan demi kesalahan kecil dibuat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Kita tengok di bahagian top lane. Tower dipush dan ditembak bertubi-tubi oleh Kimi. Apa yang terjadi sekarang kita tengok di bahagian mid. Kita tengok nampaknya Kari sudah terciduk sebentar tadi 1 kali, dan ini menyebabkan kekurangan farm dan akan menyebabkan kemungkinan mereka tidak fight. Itu dia emote yang dikeluarkan oleh Mantora. Apa yang terjadi di mid sekarang? Sekali lagi war berlaku. Mantora akan masuk. Oh tidak, Mantora tidak masuk. Di situ nampaknya kedua pasukan berfikir panjang sebelum memulakan war masing-masing. Kedua tank berada di lane yang paling hadapan. Apa yang akan terjadi? Saya dapat rasakan ini game yang paling sengit setakat saya cast selama 2 hari ini. Tiba. Namun begitu, daripada segi penguasaan map pula masih lagi didominasi oleh pasukan Pisang Bosku kerana berjaya menumbangkan 2 daripada turret daripada pasukan AKNOW, manakala kosong
turret berjaya diambil oleh pasukan AK Now buat masa sekarang. Cantik permainan daripada Uranus walaupun di geng seramai 3 orang. Ya itu dia balingan yang cantik daripada Mantora. 2 kill, 3 kill, triple kill didapatkan oleh si Kimi. Nampaknya emote sudah dikeluarkan menunjukkan ada sesuatu yang akan dilakukan. Xbox masuk, Xbox, saya rasa Xbox ni akan mati. Ya, seperti itu kan. Farsa mendapatkan Xbox sebentar tadi. Hanya tinggal Selena seorang diri. Apa yang boleh dilakukan? Selena sempat lagi mengeluarkan emote sebelum melakukan back. Hampir-hampir terkena ulti daripada Kimi sebentar tadi. Tuan-tuan boleh tengok ya tuan-tuan skill yang ditunjukkan oleh Atlas sebentar tadi. Setiap kali menangkap dapat 2 atau 3. Itu dia Johnson. Johnson melanggar Farsa. Dapat Farsa. Farsa akan mati kali ini. Shutdown daripada Johnson. Mereka cuba masuk tank. Dapat 2. Itu dia tuan-tuan. Kita tengok sekali lagi. Permainan yang sangat cantik ditunjukkan oleh tank. Nampaknya kali ini. Ya itu ya tuan-tuan. Tidak sia-sia mati sebentar tadi. Oh nampaknya Kimi telah di shutdown tuan-tuan. Oleh Xbox yang datang secara tiba-tiba. Ya sekali lagi kita tengok penggunaan emote yang sangat comel digunakan oleh Uranus sebentar tadi. Kita tengok sekarang. Daripada 6 berbalas 3. Sekarang 13 berbalas 6 tuan-tuan dan puan-puan. Inilah game final yang kita nantikan tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat lihat di sini. Pasukan AK Now sudah kehilangan 6 tower. Manakala pasukan Pisang Bosku belum ada tower yang terusik tuan-tuan. Semuanya masih penuh nyawanya. Apa yang terjadi kepada AK Now yang begitu ganas sebelum ini membantai pasukan-pasukan lain. Manakala jika kita perhatikan daripada segi gol pula, pasukan Pisang Bosku masih lagi mendominasi dari segi gol sebanyak 8,000. 8,000 ya tuan-tuan dan puan-puan. 8,000 seperti mana yang kita tahu bukanlah satu jumlah yang sedikit. Seperti mana yang kita tahu 8,000 jika kita ada 8,000 tu macam-macam kita boleh beli. Seperti itu juga berlaku di dalam game ini tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya saya rasa akan berlaku geng di bahagian top. Selena membaling. Ya dapat di situ cantik sekali. Tapi tidak. Permainan yang cantik ditunjukkan oleh Haris sebentar tadi. Adakah dia akan mati? Pasif daripada Selena. Oh tidak nampaknya. Berjaya melamatkan diri. Begitu pandai Haris. Ya, maafkan kami tuan-tuan. Sekarang perebutan turtle sebentar. Oh, lot tuan-tuan, bukan turtle. Balingan yang sangat cantik sekali lagi ditunjukkan oleh Mantora. Mencuba membunuh Johnson. Saya rasa dapat Johnson di sini. Rata 2 orang daripada pasukan. Ya, itu. Lot sudah diseru. Miau miau, kata Johnson. Miau miau. Kita tengok di bahagian atas. Adakah siapa yang akan mati? Xbox dengan immortalnya. Saya rasa masih ada immortalnya, tidak akan mati dia. Namun sepertinya dia akan digeng sebentar lagi. Tumbukan daripada badang. Hidup mati dan dia akan mati. Mereka sempat mengeluarkan emote sebelum bunuh dan mereka membunuh. Itu dia tuan-tuan. Permainan yang sangat tidak masuk akal. Auto rusuh tersangat rusuh. Rata ke, maafkan saya tuan, rata 7 tower ya tuan-tuan. Dalam masa 11 minit. Ini satu pembantaian yang tragis dilakukan oleh Pisang Bosku. Tapi jangan risau tuan-tuan, kita masih ada 4 game lagi tuan-tuan. Wow, sangat sakit dia ulti daripada Kimi sebentar tadi. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana cairnya nyawa Mesh dan juga, iaitu dia tuan sekali lagi. Mantora cuba masuk mendapatkan kari. Oh, tidak dapat kali ini. Apa yang terjadi tuan-tuan? Oh, mereka cuba untuk end secepat mungkin. Johnson mati ditembak oleh Kimi. Dan sekarang ini perlahan demi perlahan cubaan membakar. Itu dia Farsa. 2 kill, double kill tuan-tuan. Dan saya rasa inilah penamatnya untuk game ini. Dan itu dia mereka. Itu dia tuan-tuan. Game pertama dimenangi oleh Pisang Bosku. Satu game yang menarik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan, yang mana pada fasa early game kita tidak dapat menjangka pasukan manakah yang bakal memenangi perlawanan tersebut, kerana teamfight yang diinitiate oleh kedua-dua pasukan amatlah padu dan juga berstrategi. Yang begitu, jika kita perhatikan di fasa hujung-hujung permainan sebentar tadi, pasukan Pisang Bosku sebenarnya berpeluang untuk menamatkan game ini dengan lebih awal, namun mereka lebih
suka untuk memilih untuk membuli pasukan lawan kerana perbezaan gol yang amat ketara membuktikan bahawa dominasi mereka begitu kuat dalam game ini. Namun begitu, itu hanyalah game yang pertama pada ketika ini. Kita masih lagi ada 4 game jika masing-masing memenangi setiap satu game daripada 5 game tersebut. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan di rumah dan juga di asrama, jangan ke mana-mana. Kita akan bersiaran langsung sebentar sahaja lagi. Game kedua akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Dan MVP bagi perlawanan ini diberikan kepada AK Sarai yang menggunakan Kimirian KDA 11-27 dan gol sebanyak 11,067 tuan-tuan. Satu perbezaan gol yang jelas, amat ketara dan juga amat padu ditunjukkan oleh pasukan Pisang Bosku. Tuan-tuan dan puan-puan, mampukah, soalannya sekarang, mampukah pasukan AKN Now untuk mengembalikan keadaan dan juga melakukan comeback di game yang kedua sebentar sahaja lagi? Sebenarnya pada pendapat saya, AKN Now juga mempunyai potensi kerana mereka memiliki satu hero top pick pada ketika ini saya rasa, iaitu Kari yang mampu meleburkan nyawa-nyawa tank, namun begitu penggunaannya tidak berapa efisien sebentar tadi, di mana fasa early game kita dapat lihat dia masuk ke dalam war tanpa item dan juga masuk di bahagian paling hadapan seolah-olah dia adalah tank, manakala semua tank daripada pasukannya telah pun kembali ke base. Diharapkan agar keadaan ini dapat diperbaiki jika dia mahu memenangi perlawanan yang akan datang. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di rumah, positioning bagi seorang damage dealer amatlah penting dalam perlawanan satu team fight, kerana positioning MM dan juga mesh dalam satu perlawanan amatlah penting. Jika tertangkap oleh assassin ataupun core hero pasukan musuh, akan menamatkan terus satu tim. Kerana apa? Kerana takkanlah tank pula nak tolong hapuskan semua tu. Mestilah damage dealer kan? Kan Arif? Betul, saya bersetuju tuan-tuan dan puan-puan. Dapat kita lihat di sini kebanyakan hero daripada pasukan Ekenau sebentar tadi cuma hanya berjaya mendapatkan satu kill ya tuan-tuan, satu kill. Dan kita dapat lihat item-item yang berjaya dihasilkan juga kurang memberasakan dan kurang menarik berbanding kalau kita tengok di pasukan Pisang Bosku. Kita tengok MVP ya sempat menyiapkan ke semua item ya tuan-tuan dalam masa 11 minit sahaja. Jadi saya rasa semua pasukan sudah bersedia. Kita akan masuk ke game yang kedua saya rasa. Siapa yang buat game? Akif Faiz Tunggu dia buat. Jadi tuan-tuan, kita masih menunggu. Nampaknya sudah masuk, sudah di-invite. Okey tuan-tuan, jadi kesemua peserta sudah bersedia. Kita akan tengok. Ramai pula. Okey, tuan-tuan, nampaknya semua sudah bersedia. Sambil itu kita tengok di atas. Oh, maafkan saya. Maafkan saya lupa untuk naik. Okey, rasanya kedua-dua pasukan telah bersedia untuk memulakan game yang seterusnya. Kita tengok siapa yang akan dapat game yang kedua. Adakah Pisang Bosku akan sekali lagi meneruskan legasi membuli mereka, ataupun Ekenau akan membuat comeback pada kali ini? Kita masih lagi menantikan isyarat daripada kedua-dua belah pasukan untuk meneruskan perlawanan pada malam ini. Diharapkan agar semua viewers, tuan-tuan dan puan-puan di rumah mahupun di asrama untuk sentiasa bersabar. Kerana apa? Kerana sabar itu Separuh daripada iman. Dan memandangkan kita, nampaknya tidak sempat kami berceloteh. Kita telah masuk ke draft pick tuan-tuan dan puan-puan. Jadi eloklah rasanya saya perkenalkan pemain-pemain final kita pada hari ini. Mungkin anda tidak kenal ataupun anda hanya tahu nama
ID mereka. Tapi kali ini saya akan sebutkan satu persatu nama pemain sebenar di sebalik ID mereka. Dan anda bolehlah berguru dengan mereka jika anda mahu jadi power seperti mereka. Di bahagian kiri yang pertama kita ada Novadik, merupakan Nicholas daripada PPSMP semester 1. Honiger juga maafkan saya sudah masuk semester 2. Nova ataupun Nicholas PPSMP semester 2. Honiger juga PPSMP semester 2, begitu juga dengan Danny. Dan Elvis Lee merupakan PISMP semester 2. Dan sudah semestinya Kapten pasukan Ekinau Dinasidman Zulfikar PPISMP semester 2. Kita dapat lihat di situ sinergi dan integrasi antara batch sangatlah penting dalam permainan ini untuk menjadikan game ini lebih menarik. Manakala di kalangan Siang Bosco, anda sudah kenal fotografer terkenal kita Jack Oswald yang pertama, yang kedua yang memegang ataupun menggunakan flag negara Jerman. Kalau tak salah saya, maafkan saya. Jerman, betul Jerman. AK Sare, PPISMP semester 2 Zulkarnain. Mantora, Kapten pasukan Pisang Bosco. Iman Hanafi, ketua rumah pasukan Mat Saleh hari itu. KO Haris merupakan Haris PISMP semester 2. Dan BBSG Opera Juki merupakan Pau. Saya tak ingat nama penuh dia. Pau Iskandar ya tuan-tuan. Iskandar PPISMP semester 2. Jadi kita bergerak ke draft band pick. Jadi ya, tiba apa anda rasa berkenaan dengan band yang dilakukan sekarang? Okey, kita telah pun masuk ke dalam draft. Dan juga kita dapat lihat fasa pertama band telah pun dilakukan oleh kedua-dua pasukan yang mana mengeluarkan Cloud, Atlas, Grok dan juga fasa, manakala first pick diambil oleh Honiger yang menggunakan Kofra, manakala dibalas pula dengan Uranus dan juga Vali. Satu respon yang menarik. Namun begitu, Xbox satu hero offlaner yang menarik juga tidak dilepaskan oleh pasukan AK6, terus mengunci rapat Xbox. Dan kita masih lagi menantikan apakah hero yang menjadi pilihan Novanik pada kali ini. Okey, Novanik yang popular dengan Leslie-nya yang mendapat 150 savage pada keseluruhan game telah pun mengunci Leslie. Dan juga di pasukan di pasukan Pisang Bosku masih lagi mahu memilih hero mid laner. Saya rasa mereka akan memilih hero mid laner pada kali ini. Adakah Fanny akan diambil oleh Mantora? Nampaknya satu hero yang menarik iaitu Carry telah pun dikunci oleh pasukan Pisang Bosku. Dan begitulah berakhirnya fasa pick and ban bagi fasa pertama. Dan sekarang ini kita akan bergerak masuk ke dalam pick and ban fasa kedua. Dan nampaknya Cecilian telah pun di-ban keluar oleh pasukan AKN. Pasukan Pisang Bosku, maafkan saya. Dan juga di pasukan AKN now, apakah yang bakal di-ban oleh pasukan mereka? Saya rasakan Farsa akan di-ban tuan-tuan. Apakah benar ataupun tidak? Saya tidak merasakan perkara tersebut kerana pasukan Pisang Bosku telah pun mempunyai mesh. Mereka tidak memerlukan apa-apa lagi mesh. Begitu saya rasa mereka akan ban tank. Your team is picking. Okey, sekarang ni giliran pasukan Pisang Bosku pula melakukan pick pelbagai hero. Dan juga penampakan saya ada terhidu bau-bau penunjukan skin, pameran skin ataupun show off orang panggil. Namun begitu, Tamus telah pun diambil untuk dijadikan sebagai offlaner saya rasa. Dan juga Oswald yang mengambil Uranus sebagai main tank untuk pasukannya. Namun di pasukan AKN now pula, mereka telah pun menunjukkan shadow pick iaitu Gushen sebagai hero mid laner. Nampaknya tidak. Mereka lebih gemar untuk memilih Harith dan juga Akai seperti mana draft yang terdahulu. Saya telah pun melihat bagaimana Hitman menggunakan Harith dan penggunaan Harithnya amat efisien. Setakat ini tidak pernah kalah lagi. Dan juga mirip untuk season ini bagi Hitman yang menggunakan Harith adalah
Satu rate agak tinggi saya kira. Dan di sisi pasukan Pisang Bosku pula, mereka akan mengambil tank saya rasa. Dan Basya telah pun menjadi pilihan Opera Juki pada kali ini. Jadi keseluruhan komposisi saya rasa amat menarik bagi kedua-dua belah pasukan, yang mana menggunakan meta 2 tank, 1 marksman, 1 mesh dan juga 1 fighter. Begitu juga sama keadaannya dengan pasukan Pisang Bosku yang menggunakan 2 tank, 1 fighter, 1 MM dan juga 1 mesh. Okey, tanpa buang masa kita akan terus masuk ke dalam loading screen ya tuan-tuan dan puan-puan. Diharapkan agar semua viewers bersabar dan juga tidak melompat-lompat ketika menyaksikan perlawanan ini, kerana saya sendiri pun rasa diawang-awangan kerana perlawanan pada malam ini sangat sengit dan juga menarik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berada di loading screen sekarang dan kita dapat lihat di mana pada kali ini pasukan AK Now mendapat 3 hero favorite mereka, Kufra, Haris dan juga Leslie. Apakah ini comeback bagi pasukan AK Now ataupun Welcome to Mobile pasukan Legends. Pisang Bosku mempunyai plan tersendiri untuk membatalkan rancangan AK Now? Sama-sama kita nantikan. All troops deployed. Seperti biasa saya rasa nampaknya kali ini saya rasa mereka akan mainkan menggunakan line up 1-2-2 daripada pasukan AK Now dan 1-3-1. Ya, cubaan menggunakan meta hyper carry yang sudah di nerf. Adakah ini akan membuahkan hasil ataupun memakan diri? Kita tengok di bahagian atas sangat agresif kedua-dua offlaner kita, Xbox dan juga Uranus. Ya, seperti biasa di minit-minit awal permainan kita akan dapat lihat MM diberikan buff dan juga farming sebanyak mungkin untuk menjadikan mereka damage. Ya, nampaknya di situ. Oh ya, hampir-hampir membunuh, tapi mungkin kerana belum ada item dan cukup damage, maka Xbox kembali pulang ke pangkal jalan. Namun begitu, jika kita saksikan di bahagian bottom lane, maafkan saya, Leslie yang digunakan oleh Nova Nick dibiarkan sendirian untuk berlawan dengan Tamus. Saya merasakan tindakan ini adalah tidak tepat kerana Okey, di mid lane tuan-tuan kita dapat lihat flame shot yang digunakan tidak mengenai, tapi tengok damage yang dikeluarkan oleh Valer dan juga Kari sebentar tadi. Hampir-hampir membunuh Akai yang merupakan main tank bagi mereka. Maafkan saya rasa Akai merupakan support tank dan bukannya main tank. Di bahagian bawah kita tengok Kari dan Tamus dan juga Leslie. Sepertinya sebentar tadi Leslie sudah sedikit. Ya, itu dia. Apabila anda berseorangan, anda akan digeng. Itulah yang berbahaya di dalam maafkan saya, dalam ML ini, dan maka marksman mereka telah ditangkap dan dibunuh. Ini merupakan tindakan yang berbahaya. Jika berterusan dengan keadaan ini, mungkin mereka akan tidak dapat fed. Dalam masa yang sama, penggunaan Haris yang cantik ditunjukkan sebentar tadi, dan Haris berjaya membantu untuk membunuh seorang sahaja. Tapi apakan daya, tapi anda boleh tengok nyawa tank-tank apabila bertemu dengan Haris. Apa yang terjadi sekarang? Itu dia. 2 orang telah mati, 3 orang. Leslie, saya rasa inilah penamat bagi Kari. Itu dah double kill, hidup dan double kill. Itu dah, mungkin kerana dibuli sebentar tadi, maka Nicholas marah dan mendapatkan double kill untuk kali ini. satu comeback yang menarik, yang mana menjadikannya seperti balas dendam saya rasa. Kau bunuh aku bunuh kau. Itulah apa yang tersirat di dalam Leslie yang digunakan oleh Nova Nick. Nampaknya cubaan mengambil ketam sebentar tadi berjaya digagalkan oleh pasukan Pisang Bosku. Kita tengok di bahagian top lane, mereka masih sama-sama geli-geli antara satu sama lain. Tidak saling membunuh, cuma saling menyakiti sedikit demi sedikit. Kerana itulah function of laner adalah untuk hold tower dan juga memastikan tower tidak jatuh. Dalam masa yang sama, cuba untuk mendapatkan kill.
Namun begitu, jika kita lihat di bahagian Turtle Lane, Turtle telah pun respon dalam minit ketiga. Namun begitu, ia masih lagi terbuka untuk mana-mana Shut pihak. down. Ya tuan-tuan, di bahagian bottom tanpa kami sedari, Leslie mengamuk sekali lagi membunuh Thanos yang tidak pulang walaupun nyawanya sudah sedikit. Ini merupakan kesilapan yang besar dilakukan oleh Thanos sebentar tadi, kerana umum mengetahui Leslie jika menggunakan skill yang pertama, damage-nya bertambah dan critical-nya juga bertambah. Tuan-tuan, kami mencari-cari aksi-aksi menarik di dalam game kali ini. Nampaknya game kali ini seimbang kedua pasukan. Kita tengok perbezaan gol pun tak banyak beza. Okey tuan-tuan, seperti mana saudara Arif mengatakan bahawa perbezaan gol adalah seimbang, bermakna mana-mana pasukan pada ketika ini tidak menunjukkan sebarang dominasi. Namun begitu, kita dapat saksikan di bahagian mid lane sepertinya satu pertempuran akan berlaku, namun satu disengage yang baik. Dan kita bergerak pula di bottom lane, yang mana rotation daripada pasukan Pisang Bosku telah pun pergi ke bottom lane sebanyak 4 orang dan juga Cantik sekali penggunaan Akai sebentar tadi. Dan itu dia flame shot yang ditunggu-tunggu daripada Honiger. Pakar flame shot kita berjaya membunuh Valir sebentar tadi. Combo yang cantik ditunjukkan oleh kedua-dua tank menyebabkan Valir terciduk tuan-tuan. Kita tengok di bahagian bawah. Pertandingan menggeli antara satu sama lain. Apa yang terjadi? Nampaknya saya tidak rasa akan berlaku pembunuhan di situ. Nampaknya sekarang daripada sudut bilangan kill, pasukan Pisang Bosku telah tewas melebihi daripada pasukan Ekina. namun begitu, perbezaan gol tersebut masih lagi tidak begitu ketara. Sepertinya akan berlaku satu lagi team fight di sini. Namun begitu, disengage telah pun berlaku dan re-engage pula berlaku. Akai telah pun masuk dan keluar begitu saja. Namun begitu, Xbox yang digunakan oleh Elvis telah memakan diri kerana masuk tanpa persetujuan ahli-ahli pasukannya. Turtle masih lagi terbuka tuan-tuan, sudah memasuki minit ke-6, namun begitu tiada pasukan yang mahu untuk mengambil Turtle. Adakah Turtle telah pun ketinggalan zaman ataupun Turtle telah pun lapuk di mata mereka? Kita tengok tuan-tuan, dalam sedar tak sedar, tower bahagian top pasukan Ekina telah pun dicuri sebentar tadi. Cantik sekali yang dilakukan, mereka melakukan team fight yang perlahan ataupun sederhana di bahagian mid untuk mengelirukan pasukan lawan. Dan sekarang kita tengok di bahagian atas. Sakit sekali bakaran yang dilakukan oleh saudara Haris terhadap saudara Danny. Tapi apakah daya, tank nyawanya setebal kereta kebal. Cantik sekali tolakan yang dilakukan di situ nampaknya. Combo Leslie dan juga Akai ulti daripada Leslie akan mendapatkan, dan itu dia. Oh, namun tidak. Di KS nampaknya tuan-tuan. Sungguh nakal ya penggunaan Akai yang tidak mahu memberikan kill kepada teammate-nya sendiri. Namun begitu, tamak sedikit. Shut Ya, dan down. kali ini Leslie dibunuh oleh Kari kerana bersendirian dan tidak dijaga oleh sesiapa ya tuan-tuan. Itu adalah risiko yang perlu ditanggung oleh pasukan Ekenau kerana membiarkan Leslie seorang diri sebentar tadi. Cantik lompatan daripada Oniga sebentar tadi. Dan telah pun berjaya membunuh Valir yang digunakan oleh Opera Juki sebentar tadi. War kecil itu dimenangi oleh pasukan Ekenau. Namun begitu, satu rusuhan buff telah pun dilakukan oleh pasukan Pisang Bosku dan berjaya mendapat tidak berjaya nampaknya. Haris dengan retributionnya telah pun berjaya mendapatkan haknya kembali. Nah, yang dinanti-nanti, Turtle adakah akan dicabar oleh pasukan daripada pasukan Ekenau? Adakah mereka akan mencabar ataupun tidak? Nampaknya tidak. Berjaya mendapatkan Turtle kali ini daripada pasukan Pisang Bosku. Itu dia. Haris telah membuka hati. Letupan daripada
Xbox, damage yang sangat sakit. Sedikit saja Uranus telah membunuh Valerie. Oh, nampaknya diciduk di situ ya Haris. Leslie datang memberikan bantuan. Sangat sakit ya tuan-tuan. Rata tuan-tuan, rata. Pasukan AK Now telah rata. Maka bermaharaja Leilalah pasukan Pisang Bosku meratakan pasukan ini. Itu dia satu triple kill berjaya didapatkan oleh carry yang digunakan oleh Sari, dan wipe out itu menandakan dominasi mereka. Satu Tyrus River yang cantik berjaya mendapatkan 3 orang, dan juga bouncing ball telah menyekat kemarahan pasukan Pisang Bosku. Dan juga carry telah pun melarikan diri kerana sedar bahawa 2 orang daripada pasukannya telah pun meninggal dunia sebentar sahaja tadi. Jadi tuan-tuan, war sebentar tadi sepatutnya tidak berlaku, tapi mungkin disebabkan kerana mereka cuba menyelamatkan Haris saya rasa. Maka war tersebut berlaku dan menyebabkan kerugian untuk satu tim. Berdasarkan bilangan emas yang kita lihat sebentar tadi, dapat simpulkan berdasarkan war tadi, pasukan Pisang Bosku telah mendapatkan lebih kurang 4,000 gol berdasarkan game sebentar tadi. Dan kita beralih kepada bilangan kill yang mana kita dapat saksikan 10 berbalas 10, sangat seimbang. Namun begitu, suka saya ingatkan bahawa game ini bukanlah berdasarkan kill semata-mata, manakala apa yang perlu ditekankan di sini adalah objektif gaming, yang mana perlu memusnahkan turret dan juga base Lord milik musuh. resurrecting soon. Oh, nampaknya akan ada ganking discharge je. Ya, nampaknya di bahagian mid ulti telah dibuka oleh Haris. Haris dikejar oleh Kari. Itu dia tuan-tuan, tiada obat Kari yang digunakan oleh saudara Zulkarnain sebentar tadi. Adakah dia akan mendapatkan double kill? Oh tidak, dibakar di situ oleh Bazia. Nampaknya kesilapan besar dilakukan oleh Xbox, masuk dari belakang. Beliau menjagakan akan melakukan kejutan. Nampaknya beliau yang terkejut dan terus dibunuh tuan-tuan. Itu dah cantik sekali. Ada yang mengalihkan perhatian, ada yang push di bahagian mid. Mereka telah mendapatkan tower mid, dibakar di situ, dan itu dia Tamus membakar. Dan apabila ada yang membakar, maka ada yang hangit. Mereka akan terus di end. Novanik di situ mencuba nasib dan mati dia. Haris membuka ulti. Adakah akan mendapatkan? Oh, Haris berpeluang mendapatkan maniak di sini. Oh, tapi tidak. Hanya mendapatkan 1 kill. Xbox masuk, mencuba meletupkan diri, sakit sekali tuan-tuan. Oh, Vale telah berjaya dibunuh oleh Kufra sebentar tadi. Kita tengok tuan-tuan, bilangan tower yang telah diambil oleh pasukan Pisang Bosku 6 berbalas 0 tuan-tuan. Dan kita dapat saksikan di bahagian kiri kita, pasukan AKN Now telah pun meminta ampun daripada pasukan Pisang Bosku. Masih lagi belum tiba hari raya, namun begitu minta ampun telah pun dipinta. Namun begitu duit raya masih lagi belum diterjemahkan oleh kedua-dua pasukan, iaitu kemenangan. Kita nampak lihat di sini permainan bertaraf profesional, ataupun boleh saya kata bertaraf mythical glory ditunjukkan oleh pemain-pemain ini, yang mana mereka tidak mengejar kill. Ya tuan-tuan, walaupun perbezaan kill hanya 3, tapi dapat kita lihat di sini bilangan tower yang telah dapat dicuri adalah 6. Itulah mindset yang perlu ada pada semua pemain-pemain Mobile Legends. Kita bukan mencari kill, kita mencari kemenangan. Wah, seterusnya dimulakan. Oh, nampaknya tidak kali ini tidak. Dibakar di situ, panda menjadi panda panggang oleh Opera Juki. Lompatan akan dilakukan. Ya, dapat 1. Sakit sekali tuan-tuan. Nampaknya sepertinya akan ada pembunuhan di situ. Ya, Valer diletupkan oleh Xbox. Namun 2 berbalas 4. Tapi mengapakah Sebenarnya tuan-tuan, itu hanyalah satu umpan untuk membenarkan lot diambil oleh pasukan Pisang Bosku sebentar tadi, dan tindakan itu adalah satu tindakan yang wajar kerana lot telah pun diambil sebentar tadi. Umpanan demi umpanan berjaya dilakukan oleh pasukan Shopee Bosku. Maafkan saya, Pisang Bosku ya tuan-tuan. Yang mana dapat kita lihat di sini komunikasi dan juga
hubungan yang erat di antara di pasukan menjadikan gameplay ini sangat menarik dan mudah untuk dimenangi. Tuan-tuan, Lord sudah masuk ke kawasan. Ini dia pemilik game Mobile Legends kita, Lord. Adakah Lord akan berjaya dimatikan? Ya, saya rasa Lord akan berjaya dimatikan. Namun situ berlaku, wow, apa yang terjadi? Saya tidak nampak. Kari telah membunuh satu. Kill seterusnya. Oh, shutdown dilakukan oleh Leslie kepada Kari sebentar tadi. Nampaknya akan ada comeback di sini. Mungkin berlaku comeback. Dapat Valer di situ daripada Kufra. Bazia cuba membantu. Dan double kill dapat di situ kepada Kufra ya tuan-tuan. Letupan daripada Xbox yang tiada ubah. Xbox dengan immortalnya yakin untuk membantu Kufra. Emote sempat dikeluarkan di situ. Apakah yang terjadi sebenarnya? 2 berlawan 3. Saya rasa akan ada yang mati. Nampaknya seperti Mantora ditarik ke belakang. Dah, kerana dia ada immortal tuan-tuan. Pembakaran dilakukan. Wah, itu dia letupan demi letupan dilakukan. Oh, nampaknya pengejaran. Saksikan di bahagian base, minion sedang melakukan split push, namun begitu disedari oleh pasukan AKN Now yang turun melakukan defense. Request backup. Tahu betul-betul tak tahu. Ingin saya highlight di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tengok bilangan tower daripada pasukan Pisang Bosku mendapatkan kesemua tower ya tuan-tuan. Manakala pasukan Ekenau tidak berjaya mendapat walaupun satu. Di manakah perginya permainan Ekenau yang garang semasa semifinal sebentar tadi? Kemana ia menghilang? Adakah ia kena korang? Itu dia! Recall yang ditunjukkan oleh Ger. Cantik sekali. Oh, tapi saya pelik. Bro, jarak di antara tempat recall dengan base tidaklah jauh. Tetapi masih juga menggunakan recall ya tuan-tuan. Mungkin dia ada sebab yang tersendiri. Kepada semua ahli pasukan, saya menyeru anda menunjukkan recall anda masing-masing dan tunjukkan emote anda sebanyak mungkin kerana kami mahukan hiburan. Kita tengok tuan-tuan, nampaknya pasukan AK Now terkepung di dalam kawasan rumah sendiri. Sama macam PKP tuan-tuan, tidak dapat ke mana-mana. Jika keluar mereka akan dibunuh. Itulah perasaan pasukan AK Now sekarang. PKP di alam reality dan PKP di dalam Mobile Legends. Initiate retreat. Begitu kita dapat saksikan perlawanan kembali pasif. Saya merasakan bahawa Pisang Bosku sedang menunggu kehadiran Lord yang akan respon dalam masa lebih kurang 40 saat daripada sekarang. Tuan-tuan, kita tengok bilangan kill yang ada bagi kedua-dua pasukan. Kill bagi pasukan AK Now didominasi oleh tank ya tuan-tuan. Oleh Kufra sebanyak 7 kill ya tuan-tuan, bukannya MM. Manakala bagi pasukan Shopee Bosco sudah semestinya kill didominasi oleh Sikari yang digunakan oleh AK Sare dengan 9 kill. Oh, saya dapat. Okey tuan-tuan, kita akan pause sebentar. Kerana kita dapat permohonan untuk pause. Ada yang lag. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, game kali ini lebih panjang, 17 minit, tapi masih belum dapat dihabiskan oleh pasukan Pisang Bosku kerana defense yang ditunjukkan oleh pasukan AK Now sangat mantap dan menyebabkan mereka tidak dapat tembus. Tapi tuan-tuan, di-highlightkan di sini kalau tuan-tuan dapat lihat bilangan gol yang berbeza sebanyak 10,000 tuan-tuan. 10,000. Saya boleh beli 5 motor tuan-tuan. 10,000 tu. Walaupun bilangan killnya tidak banyak. Dan lot telah mendapatkan lot ya, nampaknya sebentar tadi. Jika sebentar tadi Arif mengatakan bahawa dia mampu untuk membeli sebanyak 5 biji motor dengan harga 10,000, saya dapat merasakan bahawa jika saya ada 10,000, saya akan terus kahwin. Itu tuan-tuan, namun saya mendapati bahawa Atif masih single, jadi kepada yang berminat boleh cuba nasib, mana tahu dia milik anda. Okey, terima kasih atas promosi yang dilakukan oleh saudara Arif sebentar tadi. Namun begitu, saya lebih memilih untuk bergerak solo.
Kerana masih lagi belum bersedia dengan hal tersebut. Ya, itu tuan-tuan mindset yang kita mahu untuk semua orang lelaki belum bersedia. Maka jika belum bersedia, jangan mainkan hati wanita ya. Pesanan ikhlas daripada kami, daripada lelaki kepada lelaki. Oh, saya nampak di sini ramai yang marah saya. Tersasul sebentar tadi Shopee bosku. Maafkan saya tuan-tuan, saya sejak cuti ni banyak main Shopee dan saya peminat tim bosku. Jadi bila kedua-dua minat itu bertembung, maka tersebutlah Shopee bosku tuan-tuan. Maafkan saya. Saya hanya manusia biasa. Itulah dia kata-kata daripada saudara Arif sebentar tadi. 2 minit dulu. Dan juga saya meminta kepada para viewers sekalian untuk tidak mengecam caster kita pada hari ini kerana kami merupakan caster yang tidak berbayar. Ya. Anda harus juga mengingatkan diri sendiri bahawa kami melakukan sedikit pengorbanan demi anda viewers yang dikasihi sekalian. Ketahuilah anda, kami hanya mendapatkan air mineral seorang sebotol untuk sehari castingnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya batuk tidak berhenti selepas habis casting semalam. Jadi tuan-tuan, bilangan viewer kita semakin meningkat. Terima kasih. Yang baru masuk sila like dan share. Kita sekarang ada 42 viewer, bilangan yang sangat banyak. 1/10 daripada bilangan pelajar IPG Ken ya tuan-tuan. Kita tolak dengan pelajar-pelajar yang tiada lain. Jadi kita menganggapkan kami cuba target tuan-tuan untuk dapat paling-paling 70 viewer hari ni untuk final. Ya, terima kasih semua. Kami tahu anda sayang kami. Terima kasih Mama Anzala. Terima kasih Raden Syakir. Terima kasih Kimi Sabri. Kami pun sayang anda. Terima kasih kerana menonton live kami pada malam ini. Live ini dibawakan khas oleh JPP IPG Campus Ken 2020-2021 dan juga penaja rasmi kita. Apa penaja rasmi? Penaja rasmi kita. Apa penaja rasmi? Air mineral Sasa merupakan penaja rasmi kita pada hari ini. Ya tuan-tuan dan tuan-tuan. Okey, kita akan go nampaknya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kembali kepada permainan. Adakah Lord resurrecting saya tengok soon. sekarang di bahagian saya rasa cubaan mendapatkan lot akan dilakukan oleh Kari. Namun begitu dia memilih untuk mengambil buff terlebih dahulu bagi meningkatkan damage-nya. Kita tengok di situ 2 lawan 1. Oh tidak nampaknya. Kita dapat lihat di sini. Oh, lompatan daripada Kufra mencari Uranus di situ. Wah, telah bermula. Apa yang terjadi di sini? Sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Bawakan saya. Oh, nampaknya di situ letupan daripada Xbox hampir-hampir mengorbankan Valer dan Master. Oh, nampaknya tapi dia ada immortal tuan-tuan, patutlah dia berani untuk meletup. Ya, itu dia tuan-tuan, positioning yang dilakukan oleh Leslie menyebabkan dia dibunuh oleh Tamus dari belakang tuan-tuan, seperti yang dikatakan oleh saudara Atiu sebentar tadi. Positioning dalam ML merupakan yang paling utama, terutama bagi hero pengguna marksman. Sepertinya akan di end, tapi kita dapat lihat Tamus berpusing-pusing. Wahai Tamus, ini bukan untuk tawaf, cepatlah end, kita nak bergerak ke game seterusnya. Dapat kita lihat di situ cantik skill 2 yang dilakukan oleh Akai sebentar tadi telah mengorbankan Valir. Dan sekarang saya rasa akan di end. Dan itu dia game kedua dimenangi sekali lagi oleh maafkan saya Shopee bosku tuan-tuan. Maafkan saya tuan-tuan, Pisang bosku. Kita akan buat sedikit analisis untuk game yang seterusnya. Saya serahkan kepada saudara Atif. Okey. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada pasukan Pisang Bosku kerana telah pun berjaya memenangi game yang kedua Best of 5 Grand Final untuk malam ini, dan mereka masih lagi perlu untuk memenangi satu lagi game pada malam ini untuk bergelar juara. Namun begitu, bagi pasukan AK Now, mereka masih lagi ada peluang, ada beberapa peluang lagi. Dan namun begitu agak sukar bagi saya mengatakan bahawa mereka mampu untuk melakukan comeback kerana mereka perlu memenangi
2 game tanpa kalah bagi mengheret perlawanan kepada tiebreaker dan juga pusingan penentuan di set yang kelima. Dan untuk analisis perlawanan sebentar sahaja tadi, kita dapat saksikan di fasa akhir game ataupun late game yang telah pun berlangsung selama 18 minit itu sebentar tadi, yang mana kita dapat saksikan pasukan AK Now telah pun memberanikan diri untuk keluar daripada base dan melakukan serangan balas. Namun begitu, kita dapat saksikan apa yang telah berlaku sebentar tadi, yang mana AK Now telah pun memakan diri kerana keluar daripada kawasan selamat. Tindakan mereka itu telah pun disedari oleh pasukan Pisang Bosku dan mereka tidak melepaskan peluang ini untuk melakukan serangan demi serangan. Dan hal itu telah menyebabkan mereka menang besar ke atas team fight dan tanpa melengahkan masa mereka telah pun mengambil kristal dan mendapatkan poin yang kedua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, MVP bagi perlawanan sebentar tadi telah pun diberikan kepada Sare yang menggunakan carry. Ini adalah satu penggunaan carry yang amat mantap kerana telah pun berjaya mendapatkan legendary kalau tidak silap saya dengan KDA 1127 maafkan saya, dan mencapai bilangan gol sebanyak 15,083 ya tuan-tuan, satu bilangan gol yang paling tinggi dan juga amat banyak. Dan jika kita lihat di sisi pasukan AK Now pula, bilangan gol yang paling banyak diberikan kepada Novanik yang memakai Leslie, namun begitu tidak berapa efisien kerana hanya mendapatkan silver, dan juga MVP diberikan kepada Honiger yang menggunakan Kufra. Saya tidak merasakan bahawa Kufra yang digunakan oleh Girl adalah satu tank, sebaliknya ia adalah satu assassin. Kalau saya lah menggunakan Kufra, saya akan gunakan spell apa tu? Execute. Execute untuk secure kill. Dan juga 748 bagi seorang tank itu adalah satu KDA yang amat cemerlang, dan juga bilangan gol yang tepat-tepat 9,000 untuk seorang tank. Dan jika kita perhatikan daripada segi kill pula, 22 berbalas 19 bukanlah satu bilangan ataupun bukanlah satu jurang yang agak ketara jika mahu dibandingkan daripada segi kill. Namun seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini, kill bukanlah segalanya. Kill bukanlah segalanya dalam permainan ini. Jika anda tidak langsung mendapatkan kill tetapi anda telah berjaya menghabiskan turret dan juga base pasukan musuh, anda adalah pemenang ya. Itu adalah objektif gaming yang perlu ada dalam minda setiap player e-sport. Lebih-lebih lagi permainan Mobile Legends yang merupakan satu permainan yang popular pada ketika ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi menunggu isyarat daripada seorang lagi pegawai perlawanan untuk meneruskan perlawanan ke match yang ketiga. Jangan risau tuan-tuan, kami akan kembali selepas ini. Asal boleh start terus kan? Kita masuk je. Semua tengah dekat lobby. Terus. Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kami tidak diberikan masa rehat. Kami perlu terus mengulas hingga kami terpulas. Kita teruskan game kita yang ketiga, game penentuan. Sama ada kejohanan malam ini milik Shopee Bosku, maafkan saya, Pisang Bosku, ataupun akan ada suatu keajaiban akan dilakukan oleh pasukan AK Now. Ya, sambil itu kita tengok komen-komen team chat di sini. Dan kita tengok di bahagian komen ya tuan-tuan. Pasukan Pisang Bosku sudah tak sabar memulakan permainan, manakala pasukan AK Now masih lagi ajak untuk berbicara dan bersembang. Ya, itu yang kita mahu.
kalah atau menang ada permainan yang penting. Hubungan di antara peserta itu semakin erat. Ya, saya suka dengan komen daripada Faiz iaitu belanja data caster. Kami perlukan data yang banyak kerana kami juga ingin push rank. Tapi disebabkan kami menjadi caster, kami tidak dapat push rank. Ya, okey tuan-tuan. Nampaknya semua sudah bersedia. Kita menunggu isyarat daripada tuan rumah kita iaitu saudara Haikal Faiz untuk memulakan game. Game ketiga. Saya mengharapkan para pemain menunjukkan gameplay yang menarik supaya game ini menjadi semakin diminati dan mendapat menambah bilangan penonton. Okey, jika kita lihat di bahagian viewers sekarang ini ada 32. Namun begitu, itu adalah satu penurunan yang berlaku. Untuk yang mana sedang menonton live ini, dipersilakan untuk terus like, share dan subscribe. Untuk menambahkan lagi bilangan viewers kita pada malam ini. Kerana ini adalah bukan perlawanan yang biasa-biasa. Ini adalah Grand Final MPL IPG Campus Camp. Namun tanpa membuang masa, kita akan terus masuk ke dalam draft pick yang mana pasukan Pisang Bosku akan kembali berada di pasukan biru untuk mendapatkan first pick dan juga pasukan AK Now akan berada di pasukan merah untuk mendapatkan second pick. Dan kita dapat lihat di bahagian atas pula Cecilian telah pun di-ban keluar, begitu juga keadaannya sama juga dengan Cecilian iaitu Farsa telah pun di-ban keluar. Dan sekarang ini Opera Juki sedang melakukan ban. Apakah hero yang bakal di-ban keluar? Adakah mereka sekali lagi akan ban hero-hero yang telah mereka ban sebelum ini? Kita dapat lihat Akai telah pun di-ban keluar. Kita dapat melihat bagaimana penggunaan Akai yang amat padu dipamerkan oleh pasukan AK Now sebentar tadi dan juga match yang sebelum ini. Dan sebab itulah Akai di-ban keluar. Dan juga Claude, satu hero yang menarik untuk di-ban keluar kerana kita dapat lihat di sisi pasukan Pisang Bosku, Sarit mampu menggunakan Cloud dengan efisien. Dan pada ketika ini kita dapat saksikan pasukan Pisang Bosku sedang melakukan first pick. Banyak lagi hero-hero yang menarik dapat dikunci. Namun begitu, Uranus menjadi pilihan mereka. Dan kita dapat saksikan di bahagian pasukan AK Now satu shadow pick dilakukan yang menunjukkan Rafaela dan juga Laila. Satu combo yang menarik jika mereka memilih untuk mengunci kedua-dua belah hero ini. Namun begitu, Atlas, satu hero yang amat tinggi crowd controlnya dan juga digabungkan bersama Granger, satu hero yang mempunyai damage yang amat tinggi. Begitu di sisi pasukan Pisang Bosku pula menunjukkan bahawa mereka berkemungkinan besar akan memilih Kufra. Namun begitu, saya tidak berapa suka jika dua tank diambil pada dua pick yang pertama. Namun begitu, masing-masing mempunyai strategi yang tersendiri. Kita tunggu dan lihat apa yang bakal berlaku sebentar sahaja lagi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sini dua tank dan satu fighter menjadi pilihan kepada pasukan Pisang Bosku. Yang mana, dan kalau kita lihat di bahagian komennya tuan-tuan, saya mendapati bahawa ramai daripada yang komen di Facebook kita ni adalah penyokong kepada kapten kedua-dua pasukan, iaitu penyokong kepada Zulfikar dan penyokong kepada Iman Hanafi. Nampaknya mereka ini memang pro player. Jika mereka pro player, maka mereka akan ada penyokong. Saya menanti-nanti pick iaitu Argus, yang mana dikatakan dan diwar-warkan merupakan Argus yang sangat OP di bahagian tuaran. Tapi sepertinya tidak akan di-pick ataupun mungkin akan di-pick selepas ini. Namun disebabkan sudah ada Xbox, saya merasakan pilihan untuk pick Argus itu sudah berkurangan. Namun begitu, jika kita saksikan di bahagian ban pasukan AK Now, mereka memilih untuk ban Valir. Namun begitu,
saya merasakan lebih wajar jika mereka ban keluar carry kerana pasukan Pisang Bosku masih lagi tidak mempunyai MM. Namun begitu, mereka menunjukkan carry di sini. Saya tidak merasakan bahawa carry akan dipick kerana sudah pun mengunci Granger. Nana. Dan Nana, Team is Wow. picking. Girl telah pun mengunci Nana. Satu hero support yang amat menjengkelkan kerana mampu mengenukarkan hero-hero pasukan musuh menjadi Arnab. Okey, di sini kita dapat saksikan Opera Juki menunjukkan Selena dengan skin virusnya. Adakah ini satu virus corona? Saya tidak berapa pasti. Dengan damage yang luar biasa dikunci oleh pasukan Pisang Bosku, manakala Franco dipilih untuk dijadikan sebagai secondary tank untuk pasukan AK Now. Jika Iron Hooknya mengenai mana-mana ahli pasukan daripada pasukan Pisang Bosku, sudah tentu akan ditamatkan riwayat anda dengan begitu sahaja. Ditambah pula dengan combo daripada Atlas dan juga Xbox, semestinya tidak ada obat bosku. Tanpa membuang masa, kita akan terus masuk ke dalam loading screen dan seperti biasa kita akan menunggu para player untuk masuk ke dalam game. Dan di sinilah tempat di mana saya dan juga Arif akan berbual-bual kosong seperti biasa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan pick yang telah kita tengok sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa pasukan Pisang Bosku akan memberikan Kimi, emas dan gol yang banyak serta semua jenis buff yang ada di dalam ML supaya damage yang dikeluarkan menjadi sakit dan dapat membeli item dengan cepat. Manakala di pasukan AK Now nampak lebih seimbang, ada damage, ada fighter dan juga ada pengganggunya. Ya, menarik sekali apa yang dilakukan oleh saudara Zulkarnain sebentar tadi, berpusing-pusing-pusing tanpa arah tuju, membentuk corak bunga ya tuan-tuan. Seperti yang dijangkakan, di bahagian mid lane pasukan Pisang Bosku akan menghantar Mantora, Ekesare dan juga Perajuki, yang mana Selena yang ada akan dijadikan Selena support. Ya tuan-tuan, kita tengok di bahagian top lane ya sebentar tuan-tuan, kita tengok bahagian top lane. Seperti biasa, pertembungan antara Haris dan juga Elvis dalam setiap game final. Game ketiga dan 3 kali mereka bertembung di bahagian top lane, masing-masing mempunyai skill yang tersendiri untuk menjadi offlaner yang terbaik. Manakala ada di bahagian bawah, Uranus bertemu dengan dua hero paling menyebalkan, Nana dan juga Franco dengan Iron Hooknya. Saya paling tak suka Nana ni tuan-tuan. Ada yang mengatakan dia tukar menjadi Arnab, ada yang katakan dia tukar menjadi beruang, ada juga yang mengatakan dia tukar menjadi kucing. Kita tak kisah apa yang terjadi, yang penting dia menukarkan kita. Namun begitu, saya ada beberapa perkara yang ingin dinyatakan di sini. Tidak mengapa jika kita ditukarkan menjadi kucing atau sebagainya, namun begitu kita haruslah mengambil inisiatif sendiri untuk bertukar menjadi lebih baik, terutamanya untuk bulan Ramadan yang bakal menjelma tidak lama lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Manakala di bahagian mid pula ada 3 orang daripada pasukan Pisang Bosku dan juga tiga orang daripada pasukan AK Now sedang bergerak ataupun roaming di bahagian top lane. Mungkin akan mendapatkan satu first blood ataupun itu hanyalah satu umpan untuk bagi Kimi untuk mendapatkan kelomang. Dan satu engagement dilakukan. Adakah akan mendapatkan first blood di sini? Nyawanya hanya CP Maghrib namun tidak mampu untuk commit. Dan satu abyssal arrow, oh, tidak mengenai sesiapa ataupun bak kata orang longkang sahaja. Dan di situ Atlas telah pun membuka skill kedua. Satu lagi abyssal arrow tidak mengenai sesiapa. Dan satu disengage yang bagus kerana tidak mampu menumbangkan sesiapa. Namun begitu telah pun melambatkan masa ataupun ruang untuk farming bagi pasukan Pisang Bosku. Dan di sini kita dapat lihat Sari yang menggunakan Kimi kembali ke bahagiannya untuk mendapatkan buff bagi menambahkan konsistensi damage dan juga penggunaan mana.
Okey tuan-tuan, seperti biasa di bahagian mid lane ini akan ada satu poke yang dilakukan oleh kedua-dua belah tim. Namun begitu kedua-dua tim telah pun bersurai, di mana kita dapat lihat di bahagian turtle lane pula pasukan Pisang Bosku telah pun bergerak untuk mendapatkan turtle, dan saya tidak merasakan bahawa ada sebarang kontes daripada pasukan AK Now buat masa sekarang untuk mendapatkan turtle, dan seperti mana yang kita berjaya agak, pasukan Pisang Bosku berjaya mendapatkan turtle tanpa sebarang masalah. Dan juga di situ satu First Blood telah pun berjaya diambil oleh Opera Juki yang menggunakan Selena. Satu Abyssal Arrow tidak mengenai sesiapa, namun begitu adakah turret di bahagian mid lane akan berjaya dipecahkan oleh pasukan Pisang Bosku, dan nampaknya begitulah yang akan berlaku. Satu turret telah pun berjaya diamankan oleh pasukan Pisang Bosku, ekoran daripada satu kematian yang berjaya didapatkan oleh pasukannya. Dan begitu satu lagi Abyssal Arrow yang tidak berjaya mengenai sesiapa dilakukan oleh Opera Juki, dan sepertinya ya turret di bahagian bawah telah pun berjaya dimusnahkan oleh pasukan Pisang Bosku. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat di sini perbezaan gol yang sangat banyak. 11,000 berbalas 5,000 ya tuan-tuan. Maafkan saya, 9,000. Agak banyak di situ untuk early game. Kita dapat tengok di sini combo yang dilakukan oleh Franco dan Nana. Di bahagian top lane kita tengok Facebook. Itu dia cantik sekali. Ya, datang sudah support daripada Kimi. Apa yang akan terjadi? Lompatan daripada Kufra mendapatkan Atlas, dan Atlas mati di situ. Emote dikeluarkan oleh Mantora sebentar tadi selepas berjaya membunuh Atlas. Itu dia tuan-tuan. Di dalam kekabutan war yang penuh dengan kepantasan jari, mereka sempat mengeluarkan emote. Lompatan dilakukan oleh Mantora. Siapa yang ingin didapatkan? Adakah Xbox ataupun Franco? Sepertinya Franco akan menjadi mangsa. Tower sudah jatuhkan. Franco di dalam genggaman. Ternyata Franco di situ mati ditembak oleh meriam daripada Kimi. Itu dah tuan, Kimi yang tak ada obat. Atlas sekali lagi dipoke oleh Selena di situ, begitu baik. Itu Mantora cuba untuk recall. Saya tidak pasti sama ada memang betul-betul recall. Ya, betul-betul recall ya tuan-tuan, bukan recall yang dibuat-buat. Tuan-tuan kita tengok di bahagian bottom lane bermain dengan sangat selamat. Kedua-dua pasukan tidak melakukan war-war yang tidak perlu. Saya tidak pasti Nana masih ada pasifnya ataupun tidak. Jika Nana sudah tiada pasif, maka ini merupakan peluang bagi Uranus untuk membunuh Nana. Tapi tidak diambil peluang itu. Tuan-tuan, sekarang dan nampaknya seperti akan berlaku ganking kepada Atlas. Lompatan pada Mantora. Atlas lagi dibunuh kali ini oleh Selena. Memang tuan-tuan, tengok tuan-tuan bagaimana permainan ini ditunjukkan oleh mereka. Cubaan mendapatkan tower. Dalam masa yang sama kita tengok di sini. Wah, sedikit saja lagi akan berjaya mendapatkan badang, tapi tidak dapat di situ nampaknya. Oh, cubaan menembak jarak jauh daripada Kimi tidak berjaya. Kimi di satu menembak pelan. Oh, tidak terkena, sia-sia tuan-tuan dan puan-puan. 4 melawan 3. Walaupun ditekan, emote tidak dilupakan ya tuan-tuan. Itu yang kita suka. Semangat pro player RPG Kampus kan. Semangat keemotan sebenarnya. Semangat keemotan bak kata saudara Atif. Sepertinya akan ada seseorang yang digeng di sini. Oh, tidak nampaknya. Atlas membaling ke atas diri sendiri. Dapat. Oh, tidak dapat kerana kita beralih kepada turtle tuan-tuan. Ya, tidak sempat beralih tuan-tuan, sudah mati turtle tersebut. Kita boleh tengok triple buff yang berjaya didapatkan oleh Kari ya tuan-tuan. Buff merah, buff purple dan buff turtle. Maafkan, Kimi tuan-tuan. Kita tengok di bahagian atas, Badang sebagai offlaner mencuba. Ya, itu dia, offlaner berjaya menarik perhatian. Sepertinya Badang akan selamat. Dan yang terciduk adalah sekali lagi Atlas tuan-tuan. Emote sudah keluar. Apalagi yang kita tunggu tuan-tuan. Sambil itu kita tengok di bahagian top, perlahan demi perlahan pushing yang dilakukan oleh Uranus sangat berkesan ya. Tinggal lagi satu tower sebelum mereka mendapatkan mega creep. Tuan-tuan, di situ hook yang sangat cantik ditunjukkan oleh Omega. Wah, sempat lagi berlari sambil mengeluarkan emote. Kerengga tidak mengambil apa-apa risiko untuk mengejar.
Itu dia tuan-tuan. Pertembungan antara dua kapten. Oh, nampaknya kita tidak sempat melihat pertembungan antara. Tarik dan tarik. Hook di situ mengenai lompatan Mantora. Atlas kali ini berjaya. Xbox meletupkan musuhnya. Nampaknya ini tindakan yang tidak sepatutnya diambil oleh Ever Rajuki. Seperti saya kata, tindakan itu tidak sepatutnya diambil oleh dia, yang mana telah mengorbankan Mantora dan juga Opera Juki. Tengok di bahagian bottom tuan-tuan. Steady je Uranus pushing sorang-sorang, tak ada orang kacau. Steady Uranus. Okey, jika kita saksikan daripada silangan gol telah pun mencapai 24,000 bagi pasukan Pisang Bosco. Manakala di pasukan AK Now kita dapat saksikan sebanyak 19,000 berjaya dikutip oleh pasukannya. Dan ini merupakan perbezaan 5,000. Tidaklah begitu banyak bagi saya. Namun begitu Lord 5,000 resurrecting soon. adalah satu juga angka dan satu. Mega kill. Maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan, kita terlepas satu team fight yang berlaku sebentar tadi. Namun begitu satu lagi akhir juga terlepas. Maafkan saya, kesilapan saya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak alert, namun begitu kita akan teruskan seperti biasa. Anggap sahaja itu satu gurauan. Dan itu dia, satu lagi kill berjaya didapatkan oleh Opera Juki yang menggunakan Selena. Satu pushing sedang berjaya dilakukan, nampaknya tidak. Satu smackdown ataupun fataling telah pun berjaya didapatkan. Oh, satu combo yang menarik, itu dia. 3 orang berjaya didapatkan oleh pasukan Down. Pisang Bosku, dan satu shutdown berjaya dilakukan oleh pasukan AK Now. Xbox umur ke Last Insanity semata-mata untuk mengclearkan minion. Namun begitu satu stun dari jarak jauh. Apa yang terjadi dengan Badang? Apa yang cuba dilakukan oleh Badang tuan-tuan? Saya tidak tahu apa yang cuba dilakukan sebentar tadi. Tapi tidak mengapa, itu hiburan untuk kita. Kita tengok di sini tuan-tuan, kill 12 berbalas 4 di bahagian top lane. Ada Hitman dan juga Elvis. Di bahagian mid lane turun ke bahagian mid lane untuk mendapatkan farm. Game nampaknya game sudah menunjukkan kita siapa yang bakal menang. Tapi tuan-tuan, tidak ada yang mustahil. Comeback boleh dilakukan hanya dengan satu warp. Satu mistik dilakukan, maka kemenangan yang hampir dimenangi itu akan bertukar tangan. Itu dia. Saya tidak tahu. Oh, itu dia tuan-tuan. Di geng di situ nampaknya. Masuk Mantora dan datang Kimi dari belakang. Itu dia tuan-tuan, sakit sekali. Tapi positioning Kimi saya rasa tidak berapa cantik kerana masuk tanpa melihat map terlebih dahulu. Selena mengganas kali ini. Nampaknya boy ini double kill daripada Kimi. Adakah dia akan mendapatkan triple kill? Oh, tidak nampaknya. Sepertinya mereka ingin recall. Kita tengok Mantora dengan emote. Wah, semua mengeluarkan emote masing-masing tuan-tuan. Bottom lane tuan-tuan, kita tengok Uranus ini seperti tidak akan mati. Wow. Saya tidak pasti bertanding untuk membunuh ataupun bertanding mengeluarkan emote sebentar tadi. Kita tengok di bahagian Lord ya tuan-tuan. Lord sudah didapatkan. Permainan ini sudah terlalu berat sebelah ya tuan-tuan. Dengan kill 16 berbalas 5. 10,000 perbezaan sampai. Mereka menunggu Lord. Adakah ini saat yang dinanti-nanti, saat untuk menghabiskan permainan kita pada malam ini, ataupun pasukan Ekinau dapat menahan pressure untuk kali ini? Sepertinya akan berlaku game cantik hook dilakukan oleh Franco mendapatkan Uranus.
Pemenang pertandingan Mobile Legends peringkat IPG Campus Can. Itu dia setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada pasukan Pisang Bosku yang telah pun berjaya menjuarai pertandingan Mobile Legends peringkat IPG Campus Can yang julung-julung kali diadakan pada tahun ini. Ya. Tengok jam berapa lah, nak pesan tu lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah maupun di asrama, terima kasih kerana menonton. Dan begitu, itu bukanlah tandanya saya akan itu bukanlah satu tanda bahawa saya akan menghabiskan live pada malam ini. Kita akan teruskan lagi dengan live PUBG. Kita akan teruskan lagi pengulasan demi pengulasan yang bakal dilakukan oleh saya dan juga saudara Arif. Okey, jika kita dapat perhatikan di sini dari segi line up, MVP diberikan sekali lagi kepada Sara yang menggunakan Kimi dengan KDA 10-19 dengan mata 12.3, dan seperti mana biasa kesemua item telah pun berjaya disiapkan oleh beliau. Dan kita saksikan dari segi masa yang di sebelah bahagian atas kanan 13 minit 12 saat. Satu tempoh yang saya kira agak sebentar bagi satu permainan. Namun begitu itu sebenarnya menunjukkan dominasi yang dipamerkan oleh pasukan Pisang Bosku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita perhatikan daripada sisi pasukan AK Now, saya tidak menjumpai mana-mana MVP, sebaliknya 2 biji kayu ataupun 2 batang kayu. Saya rasa kayu itu boleh digunakan dan diputar balik menjadi perabot dan juga sebagainya, dan juga silver boleh dijadikan pelbagai lagi bahan yang menarik untuk dijual kepada kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi setia bersama saya. Okey, saya akan membacakan apa yang ditulis oleh tuan-tuan dan puan-puan di bahagian komen. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, viewer turun mendadak ya tuan-tuan dan puan-puan selepas habis game sebentar tadi daripada 42 tinggal 20, 18 dan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi seperti yang dijangkakan, Meta memberi item dan juga gol kepada Kimi telah berjaya membuahkan hasil. Dapat tengok dalam tempoh 13 minit, Kimi berjaya menyiapkan semua item dan itu memberi keuntungan kepada pasukan Pisang Bosku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami rasa cukup sampai sini. Kami berceloteh. Tak bagus juga malam-malam banyak bercakap ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kami dari meja casting untuk pertandingan Mobile Legends peringkat IPG Can memohon salah dan silap jika ada kami terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah komen, tersalah sebut terutamanya dan sebagainya. Kami hanyalah budak yang baru belajar. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada JBP kerana memberikan peluang kepada kami. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada anda semua yang menyokong pertandingan ini. Dan saya ada dengar ura-ura yang bakal berlangsung nanti pertandingan e-sport yang lagi satu, yang mana pertandingan yang sama hebat dengan ML, iaitu PUBG. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada bakat untuk bermain PUBG, berlatihlah dari sekarang supaya anda tidak menjadi kotak pada hari kejadian. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada saudara Atif untuk menghabiskan live kita. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada saudara Arif untuk pengisian slot sebentar sahaja tadi. Namun begitu, saya rasa tidak ada banyak yang boleh saya perkatakan di sini selain mengucapkan selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan yang bakal berlangsung lebih kurang 6 jam daripada sekarang. 6 jam pula. 18 jam daripada sekarang. Maafkan saya, sedikit kekurangan dalam bidang matematik menyebabkan sukar untuk membuat pengiraan sebentar tadi.
Namun begitu, jika mahu untuk mengira dengan lebih tepat, saya haruslah mengambil sedikit kalkulator dan sebagainya untuk mendapatkan pengiraan yang tepat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat ini dahulu daripada saya dan juga Arif. Sehingga kita berjumpa di satu hari nanti. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton live yang dibawakan khas oleh JPP sesi 2020-2021. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan bye.